Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan puan-puan sidang penonton harian Metro sekalian berkaitan dengan tingkatan ataupun jenis-jenis neraka dalam Islam. Ya, seperti mana yang termaktub dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam banyak surah berkaitan dengan neraka. Sesungguhnya setiap Muslim wajib mengimani adanya syurga dan adanya neraka yang merupakan kepercayaan terhadap perkara-perkara ghaibiyat yang khususnya berkaitan dengan akhirat. Kedua-dua tempat itu sudah tentu dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi hamba-hambanya. Sama ada hambanya yang baik akan masuk ke syurga dan hambanya yang melakukan amal-amal yang tidak betul, amal-amal yang jahat, maka tempatnya adalah neraka. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Infitar ayat ke-13 dan ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang banyak melakukan kebaikan, maka ia akan ditempatkan dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan, manakala sesungguhnya orang yang melakukan kederhakaan kepada Allah, maka tempatnya adalah neraka. Beberapa jenis neraka yang boleh dikongsikan, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian. Yang pertama adalah neraka hawiyah. Tempat pada hari akhirat ini diperuntukkan untuk orang-orang yang ringan timbangan amalannya, iaitu mereka yang selama hidup di dunia mengerjakan kebaikan tetapi bercampur dengan keburukan. Orang-orang Muslim, sama ada lelaki ataupun perempuan, yang perbuatan sehariannya tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka neraka hawiyah sebagai tempat tinggalnya. Mereka ini iaitu orang yang tidak mahu menerima syariat Islam, mencari rezeki dengan cara yang haram, memakan riba, memakan harta anak yatim dan lain-lain dan sebagainya. Neraka hawiyah disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Qari'ah ayat 8 sehingga 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Iaitu, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka ia akan kembali ke neraka hawiyah. Maka di sini dia menggunakan perkataan ummu, iaitu merujuk kepada tempat kembalinya, iaitu neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah itu neraka hawiyah? Iaitu tempat yang mana apinya sangat panas dan marak menculang. Itu adalah dalam surah Al-Qari'ah menceritakan tentang neraka hawiyah. Manakala yang kedua iaitu neraka jahim. Neraka ini adalah sebagai tempat siksaan bagi orang-orang musyrik dan orang-orang yang menyengutukan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka ini menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selama mana mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah sebab dan puncanya Allah Subhanahu Wa Taala akan menyiksa mereka dalam neraka jahim. Asyirku ataupun syirik, mempersekutukan Allah, merupakan dosa yang paling besar berdasarkan syariat Islam, kerana syirik berarti menyengutukan Allah dan menganggap ada makhluk yang lebih hebat dan berkuasa selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syirik dapat pula diartikan sebagai menganggap adanya Tuhan lain dan juga sembahan yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 91 sehingga 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qila lahum aina ma kuntum ta'buduna wa burrizatil jahimu lil ghawin. Maksudnya, dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat, dan dikatakan kepada mereka, di manakah berhala-berhala yang dahulunya kamu selalu menyembahnya? Dan diletakkan ataupun dikhaskan neraka jahim untuk orang-orang yang melampaui batas. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, neraka yang ketiga iaitu neraka sakar. Neraka sakar ini adalah untuk tempat orang-orang munafik yang mendustakan
perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik lebih dahsyat dan lebih teruk daripada orang musyrik kerana mereka bermuka-muka. Orang musyrik, orang yang persekutukan Allah, ya, mereka adalah orang yang terang-terang, ya, tidak beriman kepada Allah, tetapi munafik lebih teruk kerana mereka bermuka-muka atau dipanggil hipokrit dalam melakukan sesuatu. Di depan Nabi SAW mereka melakukan ibadah seolah-olah lebih alim daripada orang lain, tetapi apabila di belakang Rasulullah mereka mengutuk dan menghina Nabi SAW. Baik, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muddathir ayat yang ke-26 dan ke-27, iaitu Allah berfirman, "Wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadhar." Iaitu maksudnya, tahukah kamu apakah itu neraka saqar? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Maknanya dahsyatnya neraka saqar ini, dia tidak ada siapa pun yang akan peduli orang-orang yang akan masuk ke neraka saqar. Neraka yang keempat iaitu neraka lazza. Neraka yang bergejolak apinya dan mengelupas kulit kepalanya jika terkena kepada manusia. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Ma'arij ayat 15 sehingga 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innaha ladha. Nazza'atan lisyawa. Tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa. Jadi nama neraka ini adalah neraka Ladha, ya, Ustaz sebut tadi Ladha, ya, neraka Ladha, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah neraka Ladha, iaitu api yang bergejolak, yang menjulang tinggi, yang menggelupas kulit kepala, yang memanggil orang-orang yang membelakang dan berpaling ingkar dari agama yang sebenar, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Jadi kalau kita ada harta benda yang banyak, jangan hanya kita kumpul harta itu untuk menunjukkan yang kita ni kaya raya, jutawan dan sebagainya, tetapi tak salah untuk menjadi jutawan, tetapi biarlah orang yang jutawan ataupun hartawan, dermawan yang cukup-cukup memberi manfaat kepada masyarakat. Saya rasa itu dulu untuk setakat ini, iaitu 4 nama neraka. Saya akan sambung lagi nanti pada episod yang akan datang untuk jenis-jenis neraka. Itu saja tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.